Saya Helmi Azman. So apabila tahun 2020 apabila saya muncul juara, saya rasa kepuasan tu sangat bermakna. Apa yang saya usahakan selama start saya masuk Honda 2018, saya bersama tim SCK dan kami selalu develop motor untuk lebih baik dan alhamdulillah tahun lepas kami berjaya dapat champion pada CP150 ni. Musim tahun lepas memang agak musim yang terbaik untuk saya dan pasukan. Dan juga Fendi 20 poin ini akan sampai ke sektor yang terakhir pada jarak yang sangat selesa untuk kedua-dua pelumba sekarang ini. Fendi bersama dengan Helmi. Fendi juga masuk. Fendi masuk. Fendi bersebelahan dengan Helmi. Oh, tapi Helmi berjaya memenangi perlumbaan. Helmi Azman berjaya memenangi perlumbaan. So pasukan juga main peranan yang sangat baik kerana menjadikan jentera cukup bagus tahun lepas. So masa awal round saya dah finish nombor 1 and then kita pada round 2 kita pergi ke tangkak. So tangkak tu saya crash. So saya tak dapat point apa. Dari situ juga saya dah gap juga dengan point dengan Azroy kan. So bila round 3 Terengganu saya comeback datang atas podium. And okey lah, kita pun nak fokus next race dah tangguh pula kan sebabkan kes meningkat tahun lepas. So last 4 race tu kiranya memang saya datang sini target saya bukan just nak overall, target saya untuk just nak finish on podium je. And alhamdulillah lah, kiranya 4 round dengan 3 round saya nombor 1. So memang amat bermakna lah saya pada round tu. Bagi saya, tahun lepas adalah momen yang paling sweet. Ada bitter juga di mana saya dapat fight dengan kawan karib saya. Helmi tempat yang ketiga. Azroy berada di belakangnya sekarang ini. Ini adalah penentu kepada kejuaraan bagi musim 2020 ini. Helmi pada kedudukan yang baik untuk berada juara, tapi Azroy berada di belakang mengejar sekarang ini. Azroy perlu berada di hadapan tempat yang pertama. Dia akan masuk sekarang ini untuk berada memberikan tekanan pada Helmi. Helmi dan Azroy bersebelahan sekarang ini melepasi 2 sekor yang pertama. Pada masa yang sama saya kalah pada dia. Tapi pada saya itu adalah satu pembelajaran dan lumrah dalam hidup. Kiranya setiap yang menang mesti ada kalah, dan saya terima dengan hakikat bahawa saya dapat second overall championship. Dan untuk tahun ni saya rasa positif untuk memulai cabaran CP150 ni, dan target saya seperti biasa mahu menjuarai CP150 punya ni sisi setelah 2 tahun berada di tempat kedua. Masa tahun lepas tu nak kata memang kita orang keluar memang kawan. Dalam track pun ikutkan kadang-kadang ada masa kita orang bersama juga. Tapi macam mana pun last 4 round tu kita orang pun masing-masing fokus masing-masing punya side. So alhamdulillah saya pun tak sangka yang saya boleh overall. Sebab Azroy bagi saya salah satu rider sangat konsisten untuk nak pintas dia. Tapi macam mana pun dari orang kata rezeki. So itulah sebabkan saya boleh champion pada tahun lepas. Juara bagi musim 2020 bagi CP150 Muhammad Helmi Azman untuk pasukan HRF SCK Honda Racing. Tahniah kepada Muhammad Helmi Azman, tahniah kepada pasukan HRF SCK Honda Racing dengan kejayaan mereka. Mostly pun saya pun tak tahu kenapa orang panggil saya Raja Sepang. Maybe sebab ada 2-3 perlumbaan kita last lap sini tiba-tiba hujan. So mungkin dari situ saya pun dah lama dengan track ni. So saya dah tahu track condition dia kalau hujan macam mana. And kalau kita overtry memang crash punya. So tu yang saya cuba berhati-hati, and sebab tu kot saya rasa dapat gelaran tu. Perbezaan antara tahun lepas dengan tahun ni memang sangat banyak. Kalau kita compare tahun lepas, di setiap practice session ataupun di race, kalau kita berada di track Sepang, confirm saingan Helmi akan berada di hadapan sepanjang setiap lap. Bagi saya, ya, kiranya rules motor Honda dengan Yamaha tahun lepas agak seimbang, dan saya juga memanfaatkan peluang tu. Dan saya juga ada pengalaman di 600cc punya bike sama seperti Helmi.
Sebab itu kita orang strong di track yang macam menggunakan track yang rolling seperti Sepang ni. Dan untuk tahun ni punya regulation, kalau kita compare Pau memang kita agak ketinggalan banyak. Tapi orang kata benda tu cabaran bagi saya lah. Kiranya race kali ni tak mudah seperti tahun lepas. Dan bagi saya akan cuba yang terbaik lah untuk dapatkan momentum untuk bersama Yamaha di depan. Nak kata struggle tu daripada round 1 saya dah struggle ni. Tapi macam mana pun alhamdulillah tim pun stay positif untuk bagi saya semangat lagi. Dan saya harap untuk race bertanjak lagi saya dapat buat yang terbaik lah. Okey, dalam sepanjang kerjaya saya, ini adalah satu tempoh yang sangat lama lah. Kita macam tak usik langsung motor. 5 bulan tu sangat lama. Ini adalah first time dalam kerjaya saya lah untuk gap antara memang tak bawa motor, just fitness tu. So, saya ambil positif juga. Saya fikir race akan ada juga tak amat lagi. So, saya just prepare saya punya diri dari segi fitness dan mental, fizikal semua. Tim seperti Uzi dan juga Bonsi Honda tidak taruh harapan tinggi. Tapi cuma saya ada ekspektasi saya sendiri. Saya nak juga ada gelaran juara. Tapi saya belajar bagi kesilapan lah sebab masa 2 tahun lepas dan juga tahun lepas saya terlampau memikirkan championship ni sampailah saya membuat mistake pada last round. Dan untuk tahun ni saya akan lebih relax lah sebab lagi satu kita tengok Yamaha strong, kira Honda pun not bad juga. Dan pada masa yang sama pencabar saya seperti tahun lepas cuma Helmi, dan tahun ni bukan Helmi seorang je, ramai. So macam dalam race macam-macam boleh berlaku, so kita kena berusaha keras dan juga sentiasa don't give up lah orang kata. Okey, pada musim 2021 ni target saya kita tak boleh nak terus target overall lagi sebab sekarang pun saingan memang sengit. So macam mana pun saya just tak fikir last year saya punya result. Saya anggap benda tu adalah satu suntikan semangat saya untuk bangkit race setiap race akan datang. Bersedia dilepaskan perlumbaan terakhir pada pertandingan yang ketiga ini. Dan sekarang perlumbaan bermula. Permulaan yang baik daripada Afan Fakir Razi diikui rapat oleh Amirul Afiq Solikin menuju ke selektor yang pertama. Dan seperti biasa, di awal perlumbaan di litar Sepang Utara ini, pelumba akan mencut laju menuju ke selektor yang pertama dan peluang untuk pelumba di belakang mengejar untuk berada di hadapan. Tapi nampak Afan berjaya menutup ruang Amirul Afiq untuk dia berada di keluar dari selektor pertama. Semakin laju dan semakin berani untuk meletakkan motor di angle yang semakin rendah dah dipamerkan mereka di style yang agak lembab race ni. Tapi masih lagi rapat kedudukan di belakang dan seorang lagi pelumba yang terjatuh. Dapat lihat nombor pada motosikal itu tadi. 39 yang telah sampai pada Subhan Human yang memberikan cabaran kepada Amirul Afiq sekarang ini. Subhan Human 1 dan 2 pada kedudukan di perlumbaan, 1 dan 2 kedudukan keseluruhan dengan Zulkifli Yazid. Nampak mereka berjaya untuk menjarakkan diri daripada kelompok yang di belakang. Namun saya yakin di belakang cuba mengejar terbaik mungkin untuk mendapatkan idea di hadapan mereka. Di sebelahan menuju ke kawasan senaman, mungkin berikan sedikit preview mengenai di penghujung perlumbaan nanti kerana mereka berdua ini yang mendahului perlumbaan. Sudah melalui satu kelompok yang besar. Dua pelumba di belakang yang terjatuh. Tiga pelumba yang terjatuh. Arfiq Hirman salah seorang pelumba yang terjatuh, 46. 3 pelumba yang terjatuh dan tinggal ada 4 pelumba di depan sahaja sekarang ini. Subhan Human, Amirul Afiq, Adik Faris. Kerana 3 pelumba terjatuh di depan dan dia membawa 2 lagi pelumba jatuh bersamanya. Bilangan tekaman saya hadapan perlu berhati-hati di sektor yang kedua.
persaingan di tempat pertama dan ketiga agak sengit. Ya, di antara mereka inilah nampaknya 4 selumba ni belum tentu lagi kerana kita ada 3 pusingan lagi. Masih ada peluang untuk Adib Haris mengejar, Zulfimi Yazid juga boleh mengejar. Kerana ini nama-nama yang biasa kita sebut dalam Pro M Cup ini. Mereka punya pengalaman Subhan Kumam menunjukkan apa yang dia lakukan keluar dari rekod terakhir. 3 pelumba yang kita lihat, dan dari awal-awal perlumbaan tadi pun kita saksikan pelumba dari belakang yang biasanya ada kelebihan jika keadaan begini. Yang di depan perlu menjarakkan diri untuk selamat. Jika tidak, dia akan mendapat tugas yang berat suatu keluar rekod terakhir nanti. Lap lagi untuk mereka tamatkan pusingan ini, dan dapat dilihat Jendera Subhan memang agak kuat juga di luar lurus dan mampu memberi saingan. Muhammad Amirul sentiasa berada di belakang untuk mengambil angin untuk keluar di luar lurus. So ini adalah teknik-teknik dan taktik dua pelumba ni, memang bertukar-tukar kedudukan dari tadi. Ini memang menarik kita sampai ke tahap penamat nanti. Belum tentu lagi siapa yang akan boleh menang perlumbaan. Tapi setiap kali sampai di sektor akhir, kita boleh dapat lihat preview. Tapi jangan lupa dengan 37 Adib Haris yang mengikori saja, kerana dia pun mungkin ada dengan akhir ni. Ya, strategi dia sendiri. Mereka masuk ke pusingan akhir sekarang ini. Di sini ketika keluar sini nanti. Untuk memecut laju menuju ke garis penamat, kita mendapatkan keliruan sedikit stream di sini. Sekarang 30 bersebelahan menoleh ke belakang rapat. Tidak tadi Amirul Afiq yang menoleh di belakang. Lihat di mana kedudukan Adib Haris Abu Bakar di depan. Subhan Kumam terus saja meluncur. Zulkifli Yazid juga cuba untuk menyertai kumpulan di depan. Masih ada masa untuk Zulkifli Yazid kerana dalam rekod seterusnya jika dapat untuk merapatkan diri kerana di depan, jika mereka berentak hebat, jadi akan ada peluang untuk pelumba tempat yang keempat merapatkan diri. Ada sedikit gap daripada Subhan Kumam di hadapan sana, meninggalkan 3 pelumba di belakang beliau. Mampukah Muhammad Amirul dan Muhammad Adib merapatkan kedudukan? Ya, pelumba di belakang jatuh Afan Fikirazi. Dan kalau beginilah kan biasanya jika pelumba depan ada kelebihan, dia kena ada gap. Kalau tak ada gap dan di belakang tu akan kejar, dan bahaya untuk kedudukan Subhan Kumam sekarang ini. Dipintas ekor yang ke-6. Cantik tadi masuk memintas adalah Amirul Afiq Solikin untuk mencatat kemenangan yang ketiganya. Tapi sekarang ni kelebihan kepada Amirul Afiq untuk terus sampai ke penamat. Subhan Kumam cuba untuk mengejar sampai ke penamat. Sekarang sampai Subhan Kumam mungkin dia dengar cakap Azlan. Dia tunggu, dia bagi lepas dulu Amirul Afiq dan sebelum dia kejar balik lagi. Amirul Afiq cubaan yang terlalu awal di untuk mendapatkan kemenangan. Tapi kalau kita lihat dua jentera yang tidak jauh beza. Inilah kedudukan bagi perlumbaan di mana Subhan Kumam yang berjaya menangi perlumbaan dengan Amirul Afiq Solikin tempat yang kedua. Adib Haris Abu Bakar berada di tempat yang ketiga. Subhan Kumam Dengan Subhan Kumam catat kemenangan pertamanya bagi musim ini, menolak Amirul Afiq turun ke tempat yang kedua. Kemenangan pertama bagi Subhan Kumam dan podium keduanya lepas podium pertamanya pada pusingan yang pertama. Subhan Kumam, Amirul Afiq Solikin dan Muhammad Adib Haris Abu Bakar. Dan mereka akan bermula sekarang. Permulaan yang baik daripada Muzakir yang kita lihat. Antara Fazrul dari belakang
cuba memecut untuk mengejar pelumba-pelumba di hadapan. Ini juga Adib dalam perlumbaan CP 75, tapi dan dia dalam CP 150 dari belakang akan cuba, tapi keadaan Landita agak masih lagi belum kering sepenuhnya di segmen pertama dan kedua ini. Pasti belum kering dan Dita licin. Rider perlu berhati-hati untuk ambil seleko pertama, kedua, ketiga dan keempat pastinya, sebab dapat lihat tadi banyak rider yang struggle di bahagian Kering sedikit untuk mengelak kawasan yang masih lagi basah. Di depan Zaki Muhammad yang ada pelanggaran 2 pelumba di belakang. 3 pelumba sebenarnya. Yang Syazrat. Ya. Dan sekarang walaupun keadaan Dita yang lebih baik daripada dalam perlumbaan sebelum ini, tapi masih lagi dalam keadaan yang basah. Kita boleh lihat di hadapan sekarang Muzaki Muhammad dan Azrai Hakim Anwar yang berentak hebat 1 dan 2, tapi telah pun sampai Iqbal Amri Abdul Malik untuk pasukan Yamaha Giant Blue AHM yang berada di depan sekarang ini. Dia mendahului perlumbaan dan Muzaki serta, tapi ada seorang pelumba yang macam tidak ada kesan dengan keadaan Dita. Azrai Hakim Anwar yang muncul laju sekarang ini dengan ada jarak lebih kurang 2 saat di hadapan Iqbal Nazrul Izzat Syafiq Rasul. Kasma yang hampir terbabas. ini adalah perebutan untuk P3 ke semua pelumba-pelumba ini. 66 Iqbal Amri Abdul Malik yang mengejar Kasma sekarang, sementara Izzat Zaidi melakukan masa yang terpantai sektor yang pertama. Perbezaan antara Izzat dan Azroy kita akan lihat selepas ini nanti untuk ke pusingan seterusnya. Untuk 5 pusingan lagi akan tamat, berapa jauh dia dapat mendapatkan diri atau berapa jauh Azroy dapat meninggalkan, kerana Azroy berada jauh sana di hadapan. Ini dia Azroy yang telah pun sampai 1.5 saat sekarang ini di depan Izzat Zaidi. Kasma tempat yang ketiga. Nampaknya gap semakin besar. Ya. Dapat ditinggalkan Muhammad Izzat. Azroy cuba menjarakkan diri sekarang ni, kita boleh lihat. Yang menarik kita lihat ini sama ada Kasma dapat pertahankan tempat yang ketiga daripada Iqbal, Muzaki Afendi dan Syafiq. 5 pelumba. Ya. Ada 5 pelumba berebut tempat yang ketiga sekarang. 1 dan 2 nampak jelas. Tapi ada 4 pusingan lagi akan tamat, dan tadi pun kita lihat bagaimana Hafizah Rofa mengejar dari belakang dan dapat untuk mendapatkan jurang. Tapi tuh 3 pelumba terjatuh di belakang. 3 pelumba di belakang yang terjatuh. Ini perebutan tempat yang ketiga. Iqbal Amri salah seorangnya, saya pasti. Muzaki juga terjatuh, tapi serentak terjatuh di tempat yang sama. Atau apa tu, bukan Afendi, itu Afendi Rosli yang terjatuh. 36 Afendi Rosli yang terjatuh bersama dengan Iqbal Amri Abdul Malik, kalau tak silap saya, yang terjatuh sekali. Dan Muzaki kembali semula dalam perlumbaan. Kita dapat di tempat pertama, kedua dan di belakang. Syafiq Rasul jatuh di seleko yang kelima, dan Kasma juga bersendirian tempat yang ketiga. Jadi kita ada gap 1, 2 dan 3. Ada gap yang jauh antara 3 pelumba ini. Itu depan adalah Amir Rosi yang telah ketinggalan 1 pusingan. Sekarang ini kita berikan tumpuan 28 saat sekarang. Azroy 2 pusingan yang tamatkan. Azroy berada di depan. Di belakang Azroy adalah Izzat Zaidi, dan Izzat juga jauh meninggalkan Kasma Daniel, lebih kurang dalam 13 saat di belakangnya di tempat yang ketiga. Keadaan ini kembalinya Kasma ke atas podium pada hari ini mungkin, tapi harap tidak terlalu awal untuk saya memperkatakan bagi keputusan ini, kerana Kasma juga tidak dicabar. Belakang Kasma Aiman Tairudin jauh di belakangnya, terlalu jauh, 12.5 saat di belakang. Jadi sementara kita berikan tumpuan kepada Azroy yang bersendirian di depan, tapi dari awal lagi lah kita lihat Azroy muncul laju dan meninggalkan lain pelumba walaupun keadaan Dita yang basah. Azroy memang mencuri peluang dalam keadaan Dita yang basah.
apabila banyak pelumba yang baca hati, dari situ Azroy cuba menjarakkan kedudukan dan dia berjaya. Nampaknya kita lihat. Ya, seingat saya bila pelumba di utara ni, Azroy yang sentiasa diberikan saingan sengit oleh Helmi, dan satu ketika tahun lalu juga Ahmad Fazli Syam dan Muzakir sini di sini tempat yang sama menghampakan Azroy. Tapi kali ini Azroy jauh di depan meninggalkan lain-lain pelumba. 4 saat sekarang ini. Ini adalah pusingan terakhir. Dia 4 saat di hadapan Izzat Zaidi. Dia hanya perlu untuk mengawal jenteranya dengan baik saja untuk sampai. Kita lihat pun Zaidi agak bersahaja kerana Izzat Zaidi sedar. Di belakangnya juga jauh ditinggalkan Kasma Daniel. Jauh sangat. Lebih kurang 16 saat dia tinggalkan Kasma. Dan Aiman di tempat yang keempat. Juga ketinggalan 10 saat di belakang Kasma. Jika ada selesa untuk 1, 2 dan 3. Tapi ini adalah Kasma Daniel. Kasma Daniel 16 saat di belakang Izzat Zaidi. Dan sekarang kita akan saksikan pada kedudukan ini untuk Azroy Hakim Anwar yang akan cuba untuk catat kemenangan yang pertamanya bagi musim 2021. Tempat kedua pada perlumbaan di pusingan yang kedua di Seletar Sepang Selatan. Kemenangan mudah kali ini untuk Azroy Hakim Anwar. Untuk tempat yang pertama pada perlombaan kali ini, Azroy Hakim Anwar, dia sudah pasti akan dapat untuk memperbaiki kedudukannya dalam kedudukan keseluruhan. Dia sebelum ini berada di tempat yang kelima, dan pada keadaan sekarang ini menampakkan persaingan untuk tahun ini adalah sengit dan rapat antara kesemua pelumba. Sudah pasti nanti kita akan bersama dengan ketiga pemenang dan juga menyaksikan podium bagi TV 150. Ini adalah keputusan bagi perlumbaan tadi. Azroy Hakim Anwar, Izzat Zaidi Salihan tempat yang kedua, Kasma tempat yang ketiga, 4 Aiman Tairuddin. Azroy Hakim Anwar yang saya memenangi perlumbaan yang pertamanya bagi musim ini, dan anugerah berpasukan untuk Honda Uzi Idemitsu Team. Cara Uzi sendiri yang mengambil piala pasukan untuk pasukannya kali ini menyelah di Litara Sepang, menangi perlumbaan di perlumbaan yang pertama.